Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Hani Nadirah binti Muhammad Saifullah Hazailan dari kelas DKA 4S2. Hari ini saya nak bentang perbentangan untuk projek saya, iaitu meja inovasi untuk projektor. Okey, untuk yang pertama adalah latar belakang untuk projek ini. Tujuan kajian ini adalah untuk menyelesaikan masalah pengguna, terutama pensyarah, dalam menggunakan projektor LCD semasa proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Untuk proses mengenal pasti masalah pula, alat teknologi projektor terakhir mendatangkan masalah ketika proses penyediaannya. Hal ini berlaku kerana bahan untuk peletak projektor tidak sesuai dan tidak mempunyai ciri-ciri alat penggunaan yang baik, dan kebolehkerjaan alat tersebut juga rendah. Di sini saya cuma bercadang untuk membuat kajian untuk menyelesaikan masalah pensyarah, terutama pensyarah Politeknik Port Dickson yang menggunakan projektor semasa proses pembelajaran. Okey, untuk slide yang kedua pula, penyataan masalah. Untuk penyataan masalah yang pertama adalah paparan skrin yang dihasilkan oleh projektor tidak dapat dilihat kerana meja yang digunakan tidak boleh dilaraskan mengikut ketinggian dan keselesaan pengguna. Di sini saya cuba menekankan masalah yang dihadapi oleh pensyarah. Masalah utama yang dihadapi ialah kesukaran melaraskan meja kepada ketinggian yang diperlukan. Meja yang digunakan oleh pensyarah hanyalah meja pelajar yang disediakan oleh di dalam kelas. Jadi pensyarah meletakkan projektor di atas meja tersebut menyebabkan meja itu sukar dilaraskan dan tiada tempat larasan untuk melaraskan ketinggian mengikut yang diperlukan. Dan masalah kedua adalah tiada alat untuk mengawal kepanasan projektor dan komputer riba pada meja. Masalah ini juga agak memberi satu impak buruk kepada pendidikan apabila alatan projektor sukar digunakan dalam jangka masa yang lama akibat kerana tiada alat untuk mengawal suhu projektor ketika penggunaan projektor dalam kelas tersebut. Dan yang ketiga pula, projektor sukar dialihkan menyebabkan paparan skrin yang dipancarkan tidak berada dalam kedudukan yang sesuai dan diperlukan. Dalam meja projektor yang digunakan di dalam kelas adalah hanya meja pelajar, menjadikan itu kesukaran untuk projektor bergerak ke kanan dan ke kiri kerana tiada alat atau roda di bawah meja. Ini menyebabkan kesukaran pelajar dan pensyarah untuk mengangkat meja dan meletakkan pada kedudukan yang betul dan untuk meneruskan proses pembelajaran. Okey, untuk slide yang ketiga pula, objektif kajian. Objektif kajian ini adalah perkara ini bertujuan untuk menginovasikan sesuatu projek mengikut kriteria yang dikehendaki. Yang kedua, mereka bentuk meja peletak projektor yang boleh dilaras mengikut kesesuaian dan memenuhi keselesaan pengguna. Yang ketiga, menyediakan kemurahan kipas untuk mengawal tahap kepanasan projektor dan komputer riba apabila diguna dalam jangka masa yang panjang dan lama. Yang ketiga, menghasilkan meja yang mempunyai kemudahan roda untuk kemudahan mengalihkan paparan skrin pada kedudukan yang sesuai. Meja yang saya cuba untuk hasilkan daripada kajian ini adalah menghasilkan meja yang mempunyai larasan tinggi dan rendah untuk satu meja itu yang boleh melaras ketinggian dan merendahkan satu projektor dalam keadaan yang mudah dengan cara yang mudah. Dan kedua, mengaplikasikan roda pada kaki meja untuk memudahkan pergerakan meja ketika penggunaan projektor. Bermaksud sini, ketika pensyarah mahu meletakkan paparan skrin pada kedudukan yang betul, projektor mudah ditolak dan ditarik dengan meja yang disediakan, meja yang daripada kajian kami untuk memudahkan pergerakan meja. Yang ketiga pula, menghasilkan kipas, mengadakan kipas, mengaplikasikan kipas pada meja projektor. Bermaksud di sini saya akan meletakkan satu kipas dengan cara mudah yang sedia ada pada meja, menyebabkan pensyarah mudah memasang atau menghidupkan kipas itu dengan cara mudah dan boleh menggunakan projektor dalam jangka masa yang lama. Itu objektif kajian untuk kajian kami. Okey, manakala untuk skop kajian kami pula, kajian ini dilakukan di Institusi Politeknik Port Dickson. Okey, kajian yang kami lakukan adalah kepada Institusi Politeknik Port Dickson, tertumpu pada Institusi Politeknik Port Dickson, iaitu institusi kami sendiri.
Yang kedua, pengguna tertumpu kepada pensyarah khusus kejuruteraan awam. Okey. Masalah kajian ini kami dapati daripada masalah yang dihadapi oleh kami semasa sesi pembelajaran di dalam kelas bersama pensyarah-pensyarah kejuruteraan awam. Jadi kajian ini tertumpu pada pengguna projektor dari kursus kejuruteraan awam di Politeknik Port Dickson. Okey, manakala yang ketiga pula, kajian ini dilakukan apabila analisis alat untuk peletak projektor dijalankan di setiap kelas pada blok E, iaitu kelas untuk pelajar kejuruteraan awam. Okey, berdasarkan kajian kami ada melakukan satu analisis, iaitu analisis di blok E, iaitu blok pelajar kejuruteraan awam. Dari situ kami menganalisis bilangan projektor yang disediakan oleh institusi pada setiap kelas atau pada blok tersebut, dan kami analisis data untuk bilangan meja yang ada pada blok tersebut, meja yang khusus untuk projektor, bukan meja pelajar atau meja pensyarah. Jadi kami cuba menganalisis, daripada analisis itu kami telah membuat kajian untuk melakukan meja inovasi untuk projektor ini. Okey, itu adalah skop kajian untuk kajian kami. Dan untuk kepentingan kajian pula, untuk menyelesaikan masalah pengguna, terutamanya pensyarah semasa penggunaan projektor untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran, memudahkan pengguna untuk menggunakan projektor LCD, dan yang ketiga, mampu menghasilkan alat khusus projektor tanpa mengganggu meja pensyarah atau pensyarah atau pelajar. Di sini saya cuba untuk menyelesaikan satu masalah daripada masalah projektor tersebut, saya nak khususkan meja projektor. Setiap kelas dan setiap institusi mempunyai meja projektor yang khusus untuk projektor sahaja, bukan daripada meja pelajar ataupun meja pensyarah ataupun kerusi yang diaplikasikan sebagai meja di dalam kelas. Tujuan kajian ini adalah untuk menghasilkan media khusus untuk sebuah projektor dan untuk menyelesaikan semua masalah pensyarah ketika menyediakan projektor tersebut. Okey, itu sahaja dari saya untuk bab 1 pengenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan meneruskan tajuk pembentangan bab 2, iaitu kajian literature. Kajian ini dibuat mengikut tajuk umum. Tajuk umum yang dipilih oleh kumpulan saya ialah cara untuk memudahkan dan memenuhi kehendak pengguna pada masa kini. Perbincangan kami untuk menghasilkan projek akhir hanyalah tertumpu pada kawasan Politeknik Port Dickson. Projek kami hanyalah berkonsepkan inovasi sesuatu produk yang sudah sedia ada untuk dijadikan produk serbaguna. Seperti yang sudah diketahui oleh semua orang, kini pelbagai meja dengan fungsinya tersendiri sudah banyak dikeluarkan oleh mana-mana kilang. Kemudian beralih pula kepada tajuk konsep atau teori. Meja adalah salah satu perabot yang mempunyai permukaan data yang disokong oleh beberapa kaki. Meja sering dipakai untuk meletakkan barang dan makanan dengan ketinggian tertentu supaya mudah dijangkau ketika duduk. Meja pada zaman dulu dipasang dengan kerusi. Meja yang biasa tidak mempunyai laci, dan meja yang khususnya dipakai untuk bekerja dipanggil meja tulis ataupun bangku. Namun pada era moden ini, terdapat banyak kegunaan lain yang telah dibuat pada meja. Atau erti kata lain, meja telah banyak diinovasikan untuk kemudahan pengguna. Contohnya, seperti yang kita tahu, meja beroda, meja yang boleh dilaraskan ketinggiannya, ataupun meja yang boleh dilipat, dan banyak lagi. Seterusnya, beralih pula kepada tajuk kajian terdahulu. Melalui artikel pengajaran bahasa, budaya dan pendidikan yang diterbitkan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad, contoh 1. Sejajar dengan keperluan semasa dalam bidang pendidikan negara, kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu khasnya di Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA juga mengalami mobilisasi daripada kaedah yang dinyatakan, daripada metod papan tulis kepada projektor sehingga berbantukan layer PowerPoint. Dengan ini jelaslah bahawa betapa pentingnya projektor pada masa kini. Selalunya penggunaan projektor di dalam kelas disediakan penangkap, iaitu tempat untuk meletakkan projektor. Namun, di Politeknik Port Dickson, kajian telah dibuat daripada grup saya. Hanya terdapat 7 kelas antara blok D dan blok E
yang ada kemudahan penakap, iaitu kelas D11, D12, D14, E13, E14, E22 dan E24. Jika menggunakan meja belajar sebagai tempat meletakkan projektor, masalah sering dihadapi oleh para pengajar kerana projektor sukar dilaraskan. Hal ini mengakibatkan segelintir para pengajar menggunakan buku-buku tebal untuk melaraskannya. Selain itu, terdapat sedikit permasalahan yang selalunya berlaku kepada pengguna. Hal ini dapat dilihat melalui link www.sewaproyektorsurabaya.com. Projektor mengalami masalah overhead ini. Hal ini kerana suhu terlalu panas akibat penggunaan yang terlalu lama ataupun projektor yang sudah terlalu lama serta tidak diservis. Seperti yang kita tahu, kelas PNP berlaku hanya dalam lingkungan 1 jam ataupun 2 jam. Namun, tidak lupa kepada penggunaan komputer jika projektor digunakan. Hal ini dijelaskan tersebut iaitu overhead mampu juga berlaku kepada komputer yang digunakan meskipun sudah ada kemudahan kipas yang disediakan pada projektor. Namun, jika penggunaannya terlalu lama, kipas yang sudah sedia ada tidak boleh berfungsi. Assalamualaikum, saya Fitri Afira binti Abdul Karim daripada kelas DKA 4S2. Saya akan membentangkan tentang bab 3 iaitu metodologi. Yang pertama ialah pengenalan. Pada peringkat metodologi ini, ia menerangkan tentang kaedah dan juga teknik yang dijalankan sepanjang kajian ini berjalan supaya ia berlandaskan dengan objektif dan juga skop kajian kami. Beberapa kaedah telah kami laksanakan. Pertama ialah kaedah pengumpulan data, yang kedua adalah kaedah pemerhatian, yang ketiga ialah kaedah mengedarkan borang soal selidik kepada responden. Kaedah ini digunakan untuk memastikan kajian ini berjalan dengan lebih sempurna dan juga tersusun. Ini pula contoh alih bagi proses pelaksanaan kajian kami iaitu meja inovasi untuk projek. Yang kedua adalah reka bentuk kajian. Semasa kajian ini dijalankan, kami menggunakan kaedah tinjauan awal. Tinjauan awal ini bermatlamat untuk mencari beberapa pemetaan masalah yang dikaji. Tinjauan awal juga ini dilakukan kepada tenaga pengajar dan juga ataupun pensyarah, sama ada mereka mengajar menggunakan LCD projector ataupun sebaliknya. Dengan tinjauan awal ini, kami mendapati tenaga pengajar atau pensyarah mempunyai pelbagai masalah ketika mengajar menggunakan LCD projector. Jadi, ini adalah lakaran ataupun reka bentuk yang mempunyai pelbagai kemudahan untuk memudahkan tenaga pengajar atau pensyarah untuk mengajar. Dalam melaksanakan kajian ini, kami menggunakan beberapa kaedah pengumpulan data untuk memenuhi objektif dan juga skop kajian kami, seperti pemerhatian daripada kami sendiri di tempat kajian dan juga mengadakan borang soal selidik kepada responden. Yang pertama adalah kaedah pemerhatian. Melalui kaedah ini, kami mendapat data melalui penilaian dan juga pemerhatian kami sendiri. Kami juga dapat melihat sendiri bentuk-bentuk masalah yang dihadapi oleh tenaga pengajar ataupun pensyarah ketika menggunakan LCD projector semasa proses pembelajaran berlangsung. Iaitu mengadakan borang soal selidik kepada responden. Borang soal selidik ini kami mengadakan kepada pensyarah. Borang soal selidik mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Dan borang soal selidik ini dalam bahasa Melayu supaya senang untuk memberi pendapat. Mereka memberi pendapat dan juga kami mengadakan borang soal selidik ini kepada 30 orang responden. Yang keempat adalah instrumen kajian. Dalam usaha pengumpulan data, kami menggunakan beberapa instrumen untuk mendapatkan data penyelidikan tentang kajian kami. Data yang kami perolehi daripada responden sama ada melalui temuduga ataupun jawapan bertulis daripada borang soal selidik. Peralatan pen dan juga kertas soal selidik telah kami sediakan untuk memudahkan responden untuk menjawab. Yang kelima adalah teknik persampulan.
Okay, teknik persampalan bertujuan untuk memenuhi matlamat dan objektif dan juga skop kajian kami. Okay, sejumlah 30 orang responden daripada tenaga pengajar ataupun pensyarah Politeknik Port Dickson telah membantu kajian kami dengan menjawab melalui borang soal CD yang telah kami sediakan. Antara ciri yang diambil kira semasa proses pemilihan ialah mereka mestilah warga Politeknik Port Dickson. Seterusnya adalah kaedah analisis data. Dalam kajian kami menggunakan kaedah analisis kualitatif kerana kaedah analisis kualitatif ia adalah penerangan secara terperinci. Dalam kajian kami, data yang kami ingat adalah data-data yang mempunyai pelbagai pendapat daripada responden. Jadi seterusnya kesemua data-data ini akan kami kumpulkan dan juga dibentangkan ke dalam jadual supaya kami dapat mengenal pasti masalah dengan lebih terperinci. Seterusnya ini adalah carta guide. Carta guide ini menunjukkan proses kami menjalankan kajian ini sepanjang semester ini. Dan ini pula adalah kos anggaran kepada kajian kami. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam masyarakat Politeknik Port Dickson yang banyak mengalami masalah semasa mengajar dan juga belajar, ini merupakan salah satu kajian yang sangat menarik perhatian kami. Hal ini kerana masyarakat ini adalah masyarakat yang menggunakan teknologi bersama ini yang telah diperkenalkan. Seterusnya, kami sangat menitik beratkan tentang permasalahan yang dihadapi oleh tenaga pengajar dan juga pelajar semasa proses pembelajaran. Ini juga dapat memastikan tenaga pengajar dan juga pelajar menggunakan proses pembelajaran yang lebih efektif. Terima kasih.